boleh Ustaz bagi komen sikit tentang seorang YB ni, dia berbicara dalam gereja. Dia mengatakan bahawa kebebasan mutlak untuk semua agama termasuk bangsa Melayu. Bukankah ini satu kaedah ataupun ruang untuk orang murtad di Malaysia? Saya kira bismillah, sebenarnya kenyataan beliau tu panjang kenyataan dia. Dan bila diteliti balik, apabila beliau ada menukilkan mantan mufti Al-Azhar, seingat saya kan, mantan mufti sekarang Al-Azhar. Jadi apabila saya meneliti kenyataan beliau dalam isu dan hal ini, yang mana beliau sendiri telah menjelaskan tentang pengertian ijtihad di dalam ucapan beliau, seorang wanita daripada Pakatan Rakyat ataupun daripada Parti Keadilan Rakyat. Jadi beliau menyebut secara jelas mengaitkan ijtihad itu dengan waqi'. Waqi' ni maksudnya dengan suasana persekitaran, keadaan semasa. Jadi nak keluar sesuatu fatwa, nak keluar sesuatu ijtihad, perlu ada hubung kaitnya dengan semasa. Jadi beliau pun ketika mana nak bercakap tentang isu kebebasan beragama dalam negara ini, beliau perlu melihat kepada waqi', keadaan semasa dalam negara ini. Keadaan semasa dalam negara ini, perlembagaan yang menjadi yang mana manifesto Pakatan Rakyat sendiri mempertahankan perlembagaan persekutuan, yang mana termaktub dalam perlembagaan persekutuan Melayu itu beragama Islam. Melayu itu beragama Islam. Jadi itu perlembagaan dalam negara kita. Jadi apabila beliau nak menyatakan, menyatakan bahawasanya seolah-olah wujud di sana diskriminasi. Diskriminasi antara Melayu dengan non-Malay. Non-Malay diberikan kebebasan untuk memilih agama, sedangkan Melayu tidak. Jadi ada diskriminasi di situ. Saya kira beliau kurang faham. Beliau mungkin jahil dalam memahami tafsiran firman Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ayat ini sebenarnya diturunkan kepada non-Muslim, bukan kepada orang yang telah memeluk Islam ataupun orang yang dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Kerana tafsir ayat ini seperti mana dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Ibn Kathir, seorang lelaki daripada bangsa Ansar mengadu kepada Nabi untuk memaksa kedua-dua anaknya yang beragama Kristian untuk memeluk Islam. Maka turun firman Allah, tidak ada paksaan dalam beragama. Jelas ayat ini dikhususkan untuk orang non-Muslim. Kita tidak berhak untuk memaksa mereka berpegang dengan agama kita, memeluk agama kita. Tidak ada hak untuk kita memaksa mereka. Islam memberikan kebebasan beragama. Tapi untuk orang Islam, bagaimana? Tiba-tiba, mengapa kita di sini tiba-tiba nak membuka ruang kepada orang Islam untuk keluar daripada agama? Mengapa? Kenyataan itu membawa implikasinya itu. Yang difahami daripada perkataan tersebut adalah membuka ruang kepada non-Muslim untuk keluar daripada agama. Itu implikasinya. Sedang kalau kita tengok, saya kira sahabat-sahabat daripada parti Islam ini, mereka perlu bersuara. Kerana mereka memperjuangkan untuk menegakkan hukum Islam berapa lama. Alhamdulillah. Dan di dalam kalau kita lihat di dalam salah satu daripada hukum-hukum had, hukum hudud adalah hukum hudud bagi orang yang murtad, iaitu bunuh. Contoh, bagi orang Islam yang nak keluar daripada Islam. Jadi apa guna hukum hudud jika sekiranya kenyataan ini disebarkan dan dijadikan salah satu daripada manifesto Pakatan Rakyat? Jadi seolah-olah berlaku kontradiksi, pertembungan yang jelas. Kenyataan kita buka ruanglah, bagilah kebebasan. Jadi maknanya kalau orang Islam keluar daripada agamanya, ikut suka dia, tak perlu ada keterikatan undang-undang. Sebab dia berhak untuk memilih agama dia. Islam tak mengajar sedemikian rupa. Siapa perlu agama Islam, dia terikat dengan undang-undang Islam. Saya tak nafikan. Beliau telah memberikan penjelasan yang kedua terhadap kenyataan beliau, di mana beliau mengatakan bahawasanya ada keterikatan orang Islam yang perlu Islam, ada keterikatan dengan syariat Islam.
yang ada keterikatan dengan perundangan Islam. Satu kenyataan yang baik, tapi beliau perlu perbetulkan. Sebab kenyataan itu sangat jelas. Kenyataan itu sangat jelas. Perbetulkan kenyataan tersebut. Kenyataan itu salah. Di mana beliau mengatakan bahawasanya berlaku seolah-olah berlaku diskriminasi antara Malay dengan non-Malay. Okey, yakni Malay ini, orang-orang Melayu ini dia terikat dengan, dia tidak boleh memilih ataupun bebas beragama dengan mana-mana agama. Sedangkan non-Malay bebas beragama dengan mana-mana agama. Sedang kita sewajarnya bersyukur kepada Allah kerana disitulah merupakan ruang dan peluang untuk kita memastikan orang Melayu terus berpegang dengan agama Islam dalam konteks negara ini. Jadi saya tak bercakap tentang Papua New Guinea, saya tak bercakap tentang Wales, saya tak bercakap tentang Norway, saya tak bercakap tentang Amerika Syarikat, tapi saya bercakap tentang Malaysia yang dahulunya dikenali sebagai Tanah Melayu. Wallahu a'lam. Lagi satu Ustaz, YB yang sama juga ketika berucap dalam gereja, dia membuat kenyataan berbunyi begini: jika akal mendahului teks, maka teks harus diterjemahkan semula. Jadi saya macam ni je. Untuk isu yang berkaitan dengan memahami teks, kalau sekiranya akal bertembung dengan teks mana yang dia maksudkan, saya tak pasti. Itu satu. Lagi bila saya bercakap, orang kata itu melontarkan persepsi, tapi saya akan mengulas daripada dua sudut. Satu, kemungkinan dia maksudkan teks Bible, yang tu saya serah pada diulas lah. Tapi kalau sekiranya dia memaksudkan teks itu adalah teks Al-Quran, ada dua isu. Satu, orang yang nak katakan bahawasanya teks Al-Quran itu bercanggah dengan akalnya, orang yang otoritinya bagaimana? Mungkin orang biasa, orang yang tak belajar sekolah, dia buka, dia kata ini bercanggah ni dengan akal aku. Adakah boleh dia menafsir dan menterjemahkan semula? Ataupun orang-orang yang benar-benar ada otoriti. Dan siapa orang tersebut? Masih saya kira ia sudah semestinya daripada kalangan ulama-ulama Islam. Tapi tidak ada seorang pun daripada kalangan ulama-ulama Islam, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang mengatakan bahawasanya kalau sekiranya teks Al-Quran bercanggah dengan akal, maka akal didahulukan ataupun diterjemahkan dan ditafsirkan semula teks tersebut untuk nak disesuaikan dengan akal manusia. Tidak. Yang ni Allah dah sebut dah. Mereka Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan? Pilih hawa nafsu sebagai Tuhan, yakni pilih apa kehendak mereka. Kalau mereka tengok Quran tu, ayat tu macam tak sesuai dengan logik akal mereka, tafsir semula. Maknanya Al-Quran ini terdedah dengan tafsiran yang pelbagai. Tafsiran yang pelbagai, sesuka hatinya. Islam tidak mengajar sedemikian. Sebenarnya pembawa, pengasas kepada ideologi ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah tu apa dia Ustaz? Mu'tazilah asal dari perkataan i'tizal. Mereka daripada diasaskan di zaman tabi'in, iaitu zaman Al-Hasanul Basri, di mana seorang murid dia Wasil ibn Atha, di mana dia menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan akal dia. Sebab itu prinsip Mu'tazilah ini at-tahsin wa taqbih wal aql. Nak kata benda tu baik, nak kata benda tu buruk adalah akal. Tapi perkataan mereka sebenarnya telah ditampar dan ditempelak oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kata Ali bila memperjelaskan tentang sunnah kita menyapu di atas khuf, kasut kulit ketika mana kita berwudu. Kata Ali bin Abi Talib, "Lau kana ad-din bil-ra'yi lakana asfalul khuf awla bil mashi min a'la." Sekiranya agama tu dengan akal, nescaya tapak kasut kulit itu lebih layak disapu daripada atasnya. Sebab logik rasional, tapak yang bawah tu yang kotor, yang terdedah dengan kekotoran. Tetapi kata Ali bin Abi Talib, Nabi mengajar kita sapu di bahagian atas, menunjukkan agama bukan diserahkan kepada akal untuk menentukannya secara mutlak. Agama berasaskan wahyu. Jadi kalau teks agama bercanggah dengan akal engkau, sebenarnya akal engkau yang tidak sihat. Agama
tetap berada di tempat yang tertinggi. Engkau yang tak faham, bukan agama yang salah. Rujuklah kepada ulama-ulama yang muktabar, bukan menjadikan akal dan hawa nafsu engkau sebagai Tuhan, sebagai matlamat, sebagai objektif. Dan agama itu diketepikan dan diselewengkan berdasarkan kemahuan dan kehendak engkau. Wallahu a'lam.